اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا اللهم يسر ولا تعسر رب تمم بالخير اللهم افتح علينا فتوح العارفين ووفقنا توفيق الصالحين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. InsyaAllah kita sambung semula pengajian kitab Al-Azkar An-Nawawiyah yang dikarang oleh Imam Nawawi rahimahullah subhanahu wa ta'ala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid darain amin. Kita muka surat 174, 300 masalah yang 303. Katanya, kami riwayatkan dalam Sahih Muslim daripada Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, "Idza ra'a ahadukumur ru'ya yakrahuha falyabsuq an yasarihi thalatha walyasta'id billahi minasy syaitani thalatha walyatahawwal an jambihi alladhi kana alayhi." Artinya, jika salah seorang di antara kamu bermimpi melihat sesuatu yang tidak disukai, hendaklah meludah ke arah kiri 3 kali, lalu memohon perlindungan kepada Allah daripada godaan syaitan 3 kali, kemudian berpindah kedudukannya. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Agama kita, agama Islam adalah agama yang lengkap, daripada sekecil-kecil perkara sehingga sebesar-besar perkara diajar di dalam agama kita. Satu ketika Salman Al-Farisi, tak silap ingat, radhiyallahu taala anhu, pernah diajukan soalan oleh puak Yahudi kepada dia. Kata, Rasul mengajar belaka? Dia kata, ya, ajar belaka, sehingga kan Rasul aku ajar adab-adab untuk qada hajat. Ketika kita tidur, lepas tu dalam kita tidur kita bermimpi. Ketika kita tidur, dalam kita tidur kita bermimpi. Mimpi ni ada mimpi hak yang molek dan ada mimpi hak yang tak comel. Dan pernah kita cerita sebelum daripada ni, bahawasanya mimpi kadang-kadang ia adalah mainan tidur, dan kadang-kadang ia adalah bisyarah daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum ni kita cerita pada 2 minggu lepas, kita ada cerita, kita membahagikan mimpi kepada 3 berpandukan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiganya adalah gangguan syaitan, jin dan seumpamanya. Baik. Jadi hak yang kita mimpi, kadang-kadang benda hak yang mengembirakan kita, kadang-kadang benda hak yang menakutkan. Tak sama kan orang mimpi? Baik, di sana ada, apabila kita mimpi benda hak yang menakutkan, benda hak yang kita tidak suka, maka di sana ada perkara-perkara hak yang perlu kita kena buat, hak yang dituntut oleh syarak. Tengok sampai kepada mimpi pun ada adab-adab dan perkara-perkara yang dituntut oleh syarak untuk kita lakukan ni. Dalam hadis ni Rasulullah sebut lagu mana? Jika salah seorang di antara kamu bermimpi melihat sesuatu yang tidak disukai. Okey, dalam mimpi banyak macam-macam. Mimpi sebagai contoh, kita mimpi kita sakit sebagai contoh, ataupun kita mimpi kematian anak ataupun kemalangan, nasallallahu salamata wal afiyah, benda yang kita tidak suka, kebakaran sebagai contoh, banjir besar sebagai contoh. Maka benda yang kita nak, yang dituntut kepada kita, hendaklah meludah ke arah kiri 3 kali. Okey. Jadi apabila kita tengok benda mimpi yang kita tidak suka, kena kejar di hantu ke lah, dah kira lah, maka benda yang kita kena buat, tengok, ludah sebelah kiri 3 kali. Ludah buat macam tu, biar alio tu bukan tu biar alio sungguh. Maka kotor habis hal lembek, alio basi penuh pula, suka hung pula. Jadi buat macam tu ke alio. Ni, kita ada kanan, kita ada kiri. Buat gitu 3 kali. Tapi tengok molek lah, macam kita kawan lah. Dan bukan bini kita ada sebelah tu. Dia kata ujang benda pula, kawan ni baru awal nak tidur. Nak tidur kita main headset. Kita tidur mimpi dah. Hanya ludah kat tepi, tengok atas muka bini dah keselak, nak tidur lah tu. Baik. Okey. Jadi
ludah ke arah kiri 3 kali. Okey, itu yang pertama. Yang keduanya adalah lalu memohon perlindungan kepada Allah daripada godaan syaitan 3 kali. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kalau dah ingat nak panjanglah pakai waktu dah pada. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Baca 3 kali. Kadang-kadang kita mimpi yang menakutkan, makin masa kita bangun tu rasa panas dalam tubuh. Baik, benda yang menakut dah kau tengok, lepas tu ada kesan pula pada tubuh kita. Maka macam kita ni yang sahaja ni. Duduk sekali 3 kali, lepas tu baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dan hak yang kalau hak nak baik, baca tu dah apa dah? Dah apa dah baca tu? Minta berlindung kepada Allah daripada godaan syaitan sebanyak 3 kali. Kemudian berpindah kedudukan. Tadi kalau dia tidur ke sini, dia kesok sikit. Bukan masuk bilik lain, masuk bilik lain warna rumah kita tu je tempat kita tidur. Maksudnya pusing sikit. Pusing sikit. Baik. Itu maksud dia. Itu 3 perkara yang dituntut untuk kita buat kalau kita bermimpi, mimpi yang tidak comel. Seterusnya, Imam Tirmizi meriwayatkan dari riwayat Abu Hurairah secara marfu'. Riwayat Abu Hurairah adalah sahabat Rasulullah. Kalau kata secara marfu', maksudnya diangkat hadis ni kepada Rasulullah. Maksudnya ini adalah perkataan Rasulullah. Atau maksud secara marfu', idza ra'a ahadukum ru'ya yakrahuha fala yuhaddits biha ahada wal yaqum falyusalli. Tengok. Apabila salah seorang di antara kamu melihat mimpi yang tidak disukainya, ada mimpi yang dia tak sukalah, mimpi menakutkan, hendaklah tidak menceritakannya kepada siapa pun. Jangan cerita kepada siapa. Itu antara adab. Lepas tu, dan hendaklah dia bangun kemudian solat. Bagus sembahyang. Jadi apabila kita ada benda yang menakutkan, maka kita ketika berlaku benda yang menakutkan, bagaimanakah cara untuk kita hadapi perkara tersebut? Caranya adalah kita kena rapat dengan Allah Ta'ala. Dan kerana nak rapat dengan Allah, bangun sembahyang. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Hendaklah mu minta pertolongan melalui sabar dan sembahyang. Bangun sembahyang. Baik. Ni payah nak bangun sembahyang Kalau hak ludah tepi tu boleh tahan lagi kan. Hak tu mudah sikit. Tapi bangun sembahyang ni jadi berat sikit. Tu hak yang diperintah oleh syarak. Baik. Ni kalau kita kalau kita nak kita nak letak, kita nak cakap lebih mudah lagi, gini. Kita cakap lebih mudah. Ni dipanggil benda fiqhun naum, boleh kita kata istilah gitu. Bagaimanakah untuk kita mendalami berkenaan dengan adab-adab tidur. Okey, antara adab-adab tidur adalah apabila kita bermimpi dengan mimpi yang buruk, maka kita lakukan beberapa perkara. Yang pertama, ludah ke kiri. Yang keduanya, berlindung kepada Allah daripada syaitan, daripada gangguan syaitan. Yang ketiganya, kita berpaling daripada tempat yang kita tidur kepada tempat lain sikit, kesok sikit. Yang keempatnya, jangan cerita ke orang. Yang kelimanya, bangun sembahyang. Okey, ni adab-adab orang yang mimpi dengan mimpi yang buruk. Baik. Katanya, kami riwayatkan dalam kitab Imam Ibn Sunni disebutkan, idza ra'a ahadukum ru'ya yakrahuha falyatful 'an yasarihi 3 marrat thumma liyaqul Allahumma inni a'udzu bika min 'amali syaitan wa sayyiati al-ahlam fa innaha la takunu syai'an. Maksud dia, apabila salah seorang di antara kamu melihat mimpi yang tidak disukainya, hendaklah meludah ke arah kiri sebanyak 3 kali, sama dengan sebelum ni. Kemudian mengucapkan Allahumma inni a'udzu bika min 'amali syaitan wa sayyiatil ahlam. Ni kena ngapal lah. Dak ngapal memang nak baca. Payah. Dak jumpa cari kitab. Nak cari mana kitab mimpi buruk ni, nak baca doa ni. Dok mana kitab aku belajar baru ni. Cari-cari dak jumpa. Cari-cari dak jumpa kitab. Jumpa kitab buka muka surat pula dak jumpa. Jadi payah nak baca juga. Yang kena ngapal lalu Kalau benda-benda gini baru lagi kita baca. Mudah je sebenarnya. Allahumma inni a'udzubika. Tu biasa sama dah. Inni a'udzubika. Sesungguhnya aku berlindung kepadamu ya Allah. Pak yang jarang min amali syaitan. Daripada perbuatan syaitan. Tu makna min amali syaitan.
Lepas tu wa sayyiatil ahlam, dan mimpi-mimpi yang buruk. Itu makna sayyiatil ahlam. Orang ni kena ngapa lah. Kalau sebelum ni banyak lagi dah ingat. Jadi gitu kan. Jadi maksudnya, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu daripada perbuatan syaitan dan mainan syaitan dan mimpi-mimpi buruk. Kalau dia buat gini, kalau dia mimpi buruk, fa innahu, kata Rasul, fa inna la takunu syai'a, nescaya tidak akan terjadi apa-apa. Apa tak jadi benda, Allah Taala lindungi dia. Kalau kita faham daripada hadis ini, jadi kalau dia mimpi buruk, baik tiba-tiba dia tidak buat sebagaimana yang Rasulullah buat, mungkin akan menimpa benda keburukan kepada dia. Mungkin, wallahu a'lam. Jadi kalau dia buat benda ni, maka Allah Taala akan lindungi dia. Baik, seterusnya, apa yang diucapkan ketika seseorang menceritakan mimpi. Tengok. Tiba-tiba orang tu mari tak cerita kepada kita mimpi dia. Dia kadang-kadang kita ni apabila kita bermimpi, kita pun fikir, ada aku rasa mimpi ni ada ta'bir dia lah, ada tafsir dia lah. Maka kita dah mikir dah, aku dah pandai tafsir. Apa yang pandai tafsir? Kadang-kadang telita dalam ramai-ramai kawan kita percaya kan dia, mana pandai bakali tafsir. Last sekali kabur ke dia, telefon tu. Pukul 4 pagi telefon lalu nak tanya takbir mimpi, tafsir mimpi. Ada juga jenis lagu tu, biarlah nak awak ni, biar layang je lah. Kalau tak boleh layang, tak payah cara telefon, tak luar telefon. Baik. Jadi jadi kalau orang kabur kepada kita mimpi dia, benda yang kita nak ucapkan. Benda. Tengok, ada diajar ke dalam agama kita. Kami meriwayatkan dalam kitab Imam Ibn Sunni bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala lahu ra'aitu ru'ya qala khairan ra'aita wa khairan yakun." Wa fi riwayatin khairan talqah wa syarran tawaqqah, khairan lana wa syarran ala a'daina walhamdulillahi rabbil alamin. Sesiapa yang dikatakan kepadanya, aku telah bermimpi. Kalau orang kawan kita, aku mimpi tu, kita kata ni, hendaklah mengatakan baik yang engkau lihat. Khairan ra'aita, kebaikan hak yang mu lihat. Maka baik pula yang akan terjadi, insya-Allah. Benda baik, benda yang berlaku pun baik, kita doa kepada dia. Ataupun dalam riwayat lain menyebut kebaikan yang engkau dapati dan keburukan yang tersingkir darimu. Kebaikan untuk kita semua dan keburukan bagi musuh-musuh kita. Segala puji bagi Allah Ta'ala, Tuhan semesta alam. Nak doa kau bahasa Melayu pun tak apa, kau bahasa Arab pun tak apa. Comel bahasa Arab lah. Dah pandai bahasa Arab, dah ingat bahasa Arab, kan Melayu tak apa. Hak yang mimpi tu comel. InsyaAllah akan datang pun comel. Baik. Dan kita mengharapkan ia adalah kebaikan untuk kita dan keburukan untuk musuh-musuh kita. Semoga segala puji untuk Allah Ta'ala, Tuhan sekalian alam. Kita kebau gitu. Mudah je. Baik. Anjuran berdoa memohon ampun pada separuh kedua setiap malam. Allah, tengok. Jadi kita ni tidur memang diperlukan. Kita memang kita perlu kepada tidur untuk merehatkan tubuh kita. Mai dah tidur bekok kepala, dah dera tidur pun bekok kepala. Jadi Allah Rabbi. Tapi dalam ketika kita tidur, di sana ada benda yang dituntut oleh syarak untuk kita lakukan. Cuba kita tengok. Kami meriwayatkan di dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala kull lailatin ila as-sama'i ad-dunya hina yabqa thuluthul layl al-akhir fayaqul man yad'uni fa astajibu lah wa man yas'aluni fa u'tiyah wa man yas'aluni fa u'tih wa man yastaghfiruni fa aghfir lah. Maksudnya Tuhan tabaraka wa ta'ala turun ke langit dunia ketika tertinggal 1/3 malam, ketika berbaki 1/3 malam, Allah Ta'ala turun ke langit dunia 1/3 malam yang terakhir, dan Allah Ta'ala berfirman, siapa yang berdoa kepadaku sehingga aku kabulkan, siapa yang meminta kepadaku sehingga aku penuhi, sesiapa yang memohon ampun kepadaku sehingga aku ampuni. Allah. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam kitab sahih bagi keduanya, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia pada 1/3 malam yang akhir.
Okey, kalau kita bagi 1/3 malam akhir, maksud dia 1/3 malam akhir. Jadi kita bagi malam kepada 3. 3 pertama, 3 tengah, 3 akhir. Jadi kita katakanlah contoh kita buat mudah dah, kita buat mudah malam mula garik mula pukul 7.30 dah. Kita tak mudah 7.30, nak mudah kira je. Okey, 8.30, 9.30, 10.30, 11.30, 12.30, 1.30, 2.30, 3.30, 4.30, 5.30. Kita kata masuk subuh. Okey, kita tak 10 jam lebih kurang. Ataupun ni pukul 6 kan. Okey, jadi kita tak 10 jam setengah. Jadi kalau 10 jam setengah jadi bermakna 1/3 malam 3 jam setengah kan? 3 jam setengah. Jadi 7.30, 8.30, 9.30, 10.30, pukul 9. Okey. Sampai pukul 9 tu 1/3 malam awal. Lepas tu 12.30, pukul 12, 1, 2.30. Okey, 2.30 tu dipanggil dia 1/3 malam tengah. Lepas tu daripada 2.30 hingga 3.30, 4.30, 5.30, pukul 6. Tu dipanggil dia 1/3 malam akhir. Kalau kita tengok lebih kurang dalam pukul 2.30 ke atas. 2.30 pagi ya. Bukan 2.30 tengah hari. 2.30 pagi, 2.30 pagi ya. Tu 2.30 pagi ke atas. Ketika tu Allah Ta'ala turun. Okey, apa maksud Allah Ta'ala turun? Ini dipanggil hadis dia, hadis sifat. Kita ni dipanggil hadis sifat. Di hadis sifat, hadis yang seperti ini, dalam menafsirkan, dalam menghuraikan, dalam mensyarahkan hadis ini, ulama terbahagi kepada 2 mazhab. Yang pertamanya mazhab majoriti salaf, yang keduanya mazhab majoriti khalaf. Kebanyakan ulama salaf ketika mensyarahkan hadis yang seperti ini, mereka mengambil manhaj tafwid. Tafwid ini maksudnya adalah menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, membersihkan Allah Subhanahu wa taala, menyucikan Allah Taala sama dengan makhluk. Allah Taala tidak turun sebagaimana turun kita yang berpindah daripada satu tempat kepada satu tempat yang lain, kerana Allah Taala laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada sesuatu yang seumpama Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala turun pada 1/3 malam yang akhir, turun yang layak dengan dia, tanpa menyamai dengan turunnya yang baru, yang berpindah daripada satu tempat dengan satu tempat yang lain. Jadi kita percaya dengan turunnya Allah Subhanahu wa taala, serta kita menafikan persamaan Allah Subhanahu wa taala dengan perkara yang baru. Kita tidak mentashbihkan Allah Taala dan kita tidak mentajsimkan Allah Subhanahu wa taala. Kita menyucikan Allah Subhanahu wa taala daripada segala sifat-sifat yang seperti dengan sifat makhluk. Okey, jadi Allah Taala turun yang layak dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi bukanlah turun sebagaimana turun kita berpindah daripada satu tempat kepada satu tempat yang lain. Kerana Allah Subhanahu wa taala tidak sama dengan kita. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada sesuatu pun yang sama dengan Allah. Okey, ni mazhab majoriti ulama salaf. Manakala kebanyakan ulama khalaf, dia cuba mentakwilkan. Maksud dia mentakwilkan, dia menafsirkan ayat ini bersesuaian dengan penggunaan lughah. Bukan reka-reka, bukan mengikut logik akal semata-mata, bukan bersesuaian dengan penggunaan bahasa dan tidak bercanggah dengan kaedah yang umum. Maka ada sebahagian daripada ulama mentakwilkan ataupun menafsirkan Allah Ta'ala turun dengan maksud perintah Allah Ta'ala, dengan maksud rahmat Allah Ta'ala, dengan maksud malaikat Allah Ta'ala. Okey, ada beberapa penafsiran. Baik, jadi yang penting kita kena faham bahawasanya 1/3 malam yang akhir adalah waktu yang cukup mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman, siapa yang nak berdoa kepada aku nak mustajab kepada dia. Itu di antara waktu mustajab. Jadi kalau kita ada masalah-masalah besar dalam kehidupan kita, siapa tak ada masalah besar? Ada, mungkin orang ni masalah ni, orang ni masalah ni, sama kan? Ada benda masalah besar dalam kehidupan kita, maka carilah tempat-tempat mustajab untuk kita berdoa. Antaranya adalah 1/3 malam yang akhir. Jadi bangun pukul 2.30, pukul 3 pun apa, pukul 2.30, bangun pukul 2 pun bangun dah. Dah kita dah jadi banyak masalah ni, tak apa nak jera mana tidur kan. Okey, bangun. Bukan mahu main game. Bangun. Bangun. Lepas tu daripada pukul 2.30 sampai ke 4 subuh doa, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tempat mustajab. Satu.
Lepas tu Allah Ta'ala kata, wa man yas'aluni fa'uti. Siapa hak yang bermohon kepada aku nak beri ni? Allah Ta'ala bagi tawaran kepada kita. Tinggal kita hak yang ambil hidup. Tapi awak ni sedap tidur lagi. Dia kena nampak pemberian Allah Ta'ala, tu sedap tidur lagi. Siapa hak yang nak minta dengan aku nak beri ni? Jadi kalau kita ada benda masalah besar dalam hidup kita, kita bangun pada waktu tersebut minta dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Ta'ala janji untuk bagi Baik. Lepas tu yang ketiganya, wa man yastaghfiruni fa'aghfirulah. Siapa hak yang istighfar kepada aku nak ampun dia. Aku nak bagi keampunan kepada dia. Jadi kita tidak ada di kalangan kita hak yang tidak melakukan dosa. Kadang-kadang kita terbuat dosa-dosa hak yang dianggap sebagai dosa besar, ataupun kita buat dosa kecil. Kadang-kadang lepas daripada kita buat, kita mari perasaan menyesal. Okey, cari waktu-waktu hak yang mustajab, kita berdoa kepada Allah. Antaranya adalah pada tengah malam saat ni. Baik. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Seterusnya dalam riwayat Muslim disebutkan dengan lafaz yanzilullahu subhanahu wa ta'ala ila as-sama'i dunya kulla lailatin hina yamdi thuluthul lailil awwal fayaqul ana al-malik man dhal ladhi yad'uni fa astajibu lahu wa man dhal ladhi yas'aluni fa a'tihi man dhal ladhi yastaghfiruni fa aghfiru lahu fala yazalu kadhalika hatta yudhi'a al-fajr. Baik, katanya Allah Ta'ala turun ke langit dunia ketika berlalu 1/3 malam yang pertama dan berfirman, aku adalah raja segala raja, aku adalah pemilik, aku adalah raja, aku adalah pemilik. Sebenarnya hak yang pemilik sungguhnya kepada kita semuanya adalah Allah. Hak yang memiliki kerajaan sungguhnya adalah Allah. Hak lain hanya pinjaman sahaja. Yu'til mulka man tasha'. Allah Ta'ala memberi kerajaan kepada mereka yang Allah Ta'ala kehendaki. Kadang-kadang Allah Ta'ala bagi kerajaan saat itu kepada orang fasik, orang jahat. Kadang-kadang Allah Ta'ala bagi kerajaan saat itu kepada orang baik. Tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha'. Kan kita baca kan? Tu'til mulka man tasha', mu beri kerajaan kepada mereka yang mu kehendaki, wa tanzi'ul mulka mimman tasha', dan mencabut kerajaan daripada orang yang mengkehendaki. Jadi mereka yang Allah Ta'ala kehendaki tidak semesti orang itu adalah orang baik. Allah Ta'ala kadang nak bagi kepada orang ni, tapi sebenarnya yang memiliki sungguhnya adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Malikul Muluk, raja kepada segala raja. Jadi pada 1/3 malam Allah Ta'ala turun ketika berlalu 1/3 malam yang pertama. Tadi malam akhir ni berlalu 1/3 malam yang pertama. Okey, maksud dia berlalu 1/3 malam yang pertama. Kalau kita kira tadi lebih kurang dalam pukul 11 ke atas kan? 7.30, 8.30, 9.30, 10.30, pukul 11. Pukul 11 ke atas. Pukul 11 ke atas tu mula dah turun rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik. Siapa yang berdoa kepada aku sehingga aku kabulkan? Siapa nak berdoa? Aku nak terima. Allah. Siapa yang meminta kepadaku sehingga aku penuhi? Sesiapa yang memohon ampun kepadaku sehingga aku ampuni. Hal tersebut terus berlangsung hingga terbit fajar. Allah. Jadi beruntungnya bagi orang yang diberi kekuatan untuk melakukan perkara ini dalam waktu ini. Dan pastinya orang yang Allah Ta'ala bagi taufik dalam waktu ini untuk berdoa kepada Allah, untuk beristighfar kepada Allah, dia akan mendapat ketenangan sehabis-habis ketenangan. Tidak ada ketenangan yang hakiki melainkan ketenangan di dalam berzikir kepada Allah. Ala bi dzikrillahi tatma'innu. Dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Karim, ketahuilah dengan mengingati Allah, dengan berzikir kepada Allah, tenang segala hati. Dalam riwayat yang lain disebutkan dengan lafaz idza madha syatrul lail aw thuluthahu, apabila telah berlalu sebahagian malam atau 2/3 malam. Jadi ada riwayat kata berlalu separuh malam. Jadi separuh malam kita bagi dua. Baik, ada yang riwayat yang ketiganya 2/3 malam. Jadi ada beberapa riwayat.
Jadi ada riwayat selepas daripada 1/3 malam awal, ada riwayat setelah daripada separuh malam, ada riwayat setelah daripada 1/3 malam, setelah daripada berlalu 2/3 malam, maksudnya 1/3 malam yang akhir. Baik, ada beberapa riwayat. Baik. Jadi kalau kita tengok kesemua riwayat ni adalah riwayat yang kuat. Dan hak yang 1/3 malam yang akhir, kalau orang tu buat 1/3 malam yang akhir, maka mana-mana riwayat masuk lagi. Sebab hak yang riwayat kata 1/3 malam awal pun, lepas daripada berlalu 1/3 malam awal pun, penghujungnya adalah keluar fajar, melalui juga 1/3 malam akhir. Baik. Katanya kami riwayatkan dalam Sunan Abu Dawud dan Sunan Tirmizi dari Ammar, daripada Amr bin Abasah, bahawa dia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, aqrabu ma yakunu ar-rabbu minal 'abdi fi jawfil lailil akhir fa in istata'ta an takuna mimman yadhkurullaha fi tilka as-sa'ati fakun. Allah, waktu terdekat Tuhan daripada hamba-Nya, waktu yang paling dekat Allah Ta'ala kepada hamba. Kita kalau dalam sujud, kita dengar hadis ni, aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih, sedekat-dekat hamba kepada Allah. Hamba lebih dekat kepada Allah, paling dekat sekali ketika dia sujud. Kalau dia bukan hamba dekat dengan Allah, Allah Ta'ala dekat dengan hamba. Ya Allah, tengok satu anugerah yang cukup besar yang Allah Ta'ala bagi peluang kepada hamba-hamba dia. Yang paling dekat Allah Ta'ala kepada hamba-Nya, tengok, Allah kata di 1/3 malam yang terakhir. Allah, apabila kamu mampu untuk berzikir kepada Allah pada saat itu, maka lakukanlah, buat kalau mampu. Sebenarnya kita mampu, nisbah kepada kepada tenaga kita ni, mampu tidur awal, lepas isyak tidur lalu, dah ada buah dulu, tidur lalu, boleh je kita bangun awal. Baik, tapi sebenarnya kemampuan untuk lakukan perkara ini bukan terletak kepada kekuatan tenaga kita, bukan. Kalau terletak kepada kekuatan tenaga kita, orang-orang muda tu dak tidur malam pun dah apa, orang-orang muda. Sungguh, orang muda kalau ajak main futsal pagi apa dak benda. Orang muda sungguh. Oh, kena orang tua esok musim ketang balik. Esok nak naik atas tangga surau tu rasa dak jijak rasa. Kapur main darah tinggi, ada kecing manis, ada jatuh pula. Sungguh orang tua tak boleh main, dak tidur malam anyu kepala. Orang muda apa? Sungguh orang muda. Kalau bab-bab lagu ni orang muda sengih gitu je. Tapi ni bukan terletak pada kekuatan yang kita miliki, kita mampu buat benda ni. Tidak sama sekali. Tidak sama sekali. Kalau kerana kekuatan, pastinya orang muda mampu lakukan belaka. Tetapi ini adalah taufik dan anugerah daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada hamba-Nya. Hak nak mati lele boleh-boleh ada buat. Hak nak mati lele macam-macam penyakit. Hak satu je ada penyakit dia tu boleh bawa kepada kematian dah. Ni bukan satu, 5 penyakit, 4 penyakit. Molek-molek ada boleh buat. Sebab dia anugerah daripada Allah. Hak tak ada penyakit langsung, subuh pun nak sembahyang usah kata nak berzikir tengah malam. Ni dia anugerah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Imam Tirmizi mengatakan hadis ini adalah hadis hasan lagi sahih. Seterusnya, doa pada seluruh waktu malam dengan harapan dapat mencapai waktu dikabulkannya doa. Kami riwayatkan dalam Sahih Muslim daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, dia berkata, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna fil laili la sa'atan la yuwafiquha rajulun muslimun yas'alu Allah ta'ala khairan minad dunya wal akhirah illa a'tahu Allah iyyah wa dhalika kull lailah. Maksudnya, sesungguhnya pada setiap malam, malam ni, malam esok, malam lusa, setiap malam, tak ada pengecualian. Ada satu waktu, setiap malam ada satu waktu yang tidaklah seorang muslim berdoa kepada Allah memohon kebaikan di dunia dan akhirat pada waktu tersebut kecuali Allah akan mengabulkannya. Setiap malam ada waktu mustajab doa. Setiap malam ada satu waktu mustajab doa. Maka perbanyakkan doa.
Sebab itulah kita kena ingatkan, antara benda yang dituntut kepada kita apabila kita bangun je tidur, kejut dia doa. Sikit berapa? Doa. Sebab kita mungkin waktu kita terkejut saat itu adalah waktu mustajab doa. Mungkin. Kadang-kadang kita terkejut tengah malam, kadang-kadang kita terkejut dalam keadaan kita rasa takut, kadang-kadang dalam keadaan panas kita kejut, kadang-kadang kita terkejut tengah malam saat itu rasa tenang je, rasa sejuk je. Kita tidak tahu mana waktu doa mustajab. Maka setiap kali kita terkejut tengah malam, maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya, dan kita mengharapkan ketika kita berdoa saat itu bertepatan dengan waktu mustajab doa. Baik. Dan doalah benda pun ni dalam hadis ni sebut lagu mana? Tak kira lah dia minta kebaikan dunia ke kebaikan akhirat ke, Allah Taala akan bagi. Cuma jangan duk minta kebaikan dunia saja, lupa pula kebaikan akhirat. Kita kena minta juga kebaikan akhirat. Kadang-kadang orang sana tu dia ambil peluang untuk kebaikan dunia saja, lupa untuk kebaikan akhirat. Sedangkan kebaikan dunia ni hanya bersifat sementara sahaja. Kebaikan akhirat adalah hak yang bersifat kekal. Baik, hamba kalau kursus umrah, kalau hamba kursus tu kita cerita memang di Mekah ni tempat mustajab doa. Baik, jadi pakat doa belaka dah. Jadi kadang-kadang orang yang pergi saat itu dia doa dia, doa nak suruh naik pakat. Sebab memang tujuan tu nak pergi Mekah, kadang-kadang nak suruh benda anak dapat kerja sekian-sekian, anak lulu periksa dia. Maksudnya lebih kepada hal dunia. Jadi kita kata jangan hak tu saja. No, kita ingat akhirat tau. Ke akhirat tau. Lah ni mati ngejut je lah ni. Tengah segor-segor minggu depan, oh tak ada dah seorang ni. Bahan Covid. Sungguh lah ni jangan main. Ke hamba rakyat sungguh ni. Bukan ke hamba gurau ni. Sahabat-sahabat hamba yang ngomong dengan hamba bukan tua muda lagi. Hak sahabat hamba ni hak yang tangga hamba pun berapa orang dah mati. Kes Covid tengah-tengah segor. Baru kita buat program apa sekali dah semata mati. Dah kalau hak tua-tua lebih lagi. Ala ni. Jadi kita kena perbanyakkan benda berdoa tu. Kebaikan kita setelah daripada kita meninggal dunia. Tak salah kita doa kebaikan di dunia, atau tidak salah, tapi jangan lupa benda kebaikan kita di negeri akhirat. Sebab itulah antara doa yang diajar kepada kita adalah Rabbana atina fid dunya hasanah. Wahai Tuhan kami, beri kepada kami di dunia kebaikan. Lepas tu wa fil akhirati hasanah. Jangan lupa tu di negeri akhirat kebaikan. Baik. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Katanya Asma'ul Husna. Asma'ul Husna, nama-nama yang elok. Maksud nama-nama yang elok ni nama-nama Allah Taala yang mulia. Ni nama-nama Allah Taala yang mulia. Nama Allah Taala banyak, nama Allah Subhanahu wa taala banyak. Nama Allah Subhanahu wa taala yang mulia banyak. Baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang bermaksud hanya milik Allah al-asma'ul husna, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut asma'ul husna. Walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Allah Ta'ala memiliki nama-nama yang elok, nama-nama yang mulia, maka hendaklah kamu berdoa dengan nama Allah Ta'ala yang mulia itu. Berdoa dengan menggunakan nama tersebut. Itu dipanggil kita berdoa kepada Allah, bertawassul dengan nama Allah. Itu sepakat ulama kata disyariatkan. Dia ada disebut dalam beberapa tafsir bahawa ada seorang lelaki di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana lelaki itu adalah sahabat Rasulullah. Ketika dia sembahyang dia kata ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Jadi musyrikin Mekah peliklah. Dia pengikut Rasulullah. Rasulullah mengajak kepada tauhid, mengesakan Allah. Tiba-tiba pengikut dia dalam sembahyang pun sebut juga Tuhan yang lain. Dia menganggap Allah Ta'ala satu Tuhan, Rahman Tuhan, Rahim Tuhan yang lain macam dia. Maka siapa? Maka tunggu ayat ni. Ayat sebenarnya bagi Allah Ta'ala nama-nama yang banyak. Nama Allah Ta'ala belaka. Allah Ta'ala satu, esa. Cuma nama dia banyak. Maka mu berdoalah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan nama tersebut. Ketika mu beribadat, okey, panggillah, serulah Allah Ta'ala dengan nama mana pun. Mu berdoa kepada Allah, serulah Allah Ta'ala dengan mana pun, dengan nama benda pun. Baik. Itu maksud dia. Katanya daripada Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna lillahi ta'ala tis'an wa tis'atan wa tis'ina asma
mi'atan illa wahidah man ahsaha dakhala al-jannah innahu witrun yuhibbul witra wallahu alladhi la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahimul malikul quddus salamul mu'min المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير المغيث الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور. Maksudnya sesungguhnya Allah Ta'ala memiliki 99 nama, 100 kurang 1. Dalam hadis ni Nabi SAW menyebut bahawasanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala mempunyai 99 nama, 100 melainkan 1. Jadi ada 99 nama Allah Ta'ala. Dia sebenarnya nama Allah Ta'ala bukan 99 ni saja, bukan. Nama Allah Ta'ala lebih daripada 99. Banyak mana Allah Ta'ala yang lebih mengetahui. Okey, Ambil ulang sekali lagi ya. Nama Allah Ta'ala banyak. Ambil ulang sekali lagi. Nama Allah Subhanahu Wa Ta'ala banyak. Banyak mana nama Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Jawapannya Allah Ta'ala yang lebih mengetahui. Jawapannya Allah Ta'ala yang lebih mengetahui. Banyak mana? Kenapa kita kata nama Allah Ta'ala banyak? Kerana begitu yang disebut dalam hadis. Sebagai contoh, hadis yang diriwayat oleh Imam Ahmad bin Hanbal dalam kitab Musnadnya, yang mana kata Nabi SAW, ma qala 'abdun qattu, tidak berkata oleh seorang hamba sama sekali, idza asabahu hammun wa huznun, apabila ditimpa kepada dia benda yang menduka citakan dia, benda yang merungsingkan dia, benda yang menyusahkan dia. Apabila seorang hamba ditimpa benda yang mendukakannya, menduka citakannya, menyusahkan hati dia, maka dia tidak berkata perkara ini, benda perkara yang dia kata, Allahumma inni abduk wa ibnu abdik wa ibnu amatik, ya Allah, sesungguhnya aku adalah hamba-Mu dan aku adalah anak lelaki kepada hamba-Mu, anak lelaki kepada hamba lelaki-Mu, anak lelaki kepada hamba perempuan-Mu. Nasiyati biyadik, ubung-ubungku di dalam genggaman. Maksud dia ubung-ubung dalam genggaman, diri aku berada dalam genggaman-Mu. Madhin fiyya hukmuk, maksud ketetapan Engkau telah berlaku kepada diriku. Benda yang berlaku kepada diri kita adalah ketetapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Adlun fiyya qada'uk, maha adil pada aku takdirmu ya Allah. Segala ketetapan yang berlaku kepada aku, ketetapanmu yang berlaku kepada aku sebenarnya cukup-cukup adil. Baik, tengok kita redha dengan ketetapan yang Allah Ta'ala tetapkan kepada kita, walaupun mendukacitakan hati kita. Baik, lepas tu as'aluka bikulli ismin huwa lak, aku bermohon kepadamu ya Allah, aku meminta kepadamu ya Allah dengan setiap nama. Atau dipanggil bertawassul dengan nama Allah, meminta dengan nama Allah, jadikan nama Allah sebagai perantaraan. Kita jadi nama Allah sebagai perantaraan. Macam kita cakap mana, ni aku minta sungguh dengan nama ayah, dengan nama mak. Kita cakap dengan adik-adik kita kan, sebagai contoh, ada kan, aku minta sungguh dengan nama mak, atas nama mak ni aku minta. Kita dipanggil bertawassul dengan nama mak. Kita contoh je nak boleh faham. Jadi kita minta dengan Allah Ta'ala dengan bertawassul nama Allah. As'aluka bikulli ismin huwa lak, aku bermohon kepadamu ya Allah dengan kesemua nama yang milik bagimu. Sammaita bihi nafsak, yang telah meletak nama, meletak nama tersebut kepada dirimu. Au anzaltahu fi kitabik, atau mana-mana nama yang turun dalam kitabmu.
aw 'allamtahu ahadan min khalqi, atau mana-mana namamu yang mu ajar kepada seorang daripada makhlukmu, dah kira lah. Aw ista'tharta bihi fi ilmil ghaibi 'indak, atau mana-mana namamu yang mengkhususkan mu simpan di dalam pengetahuan yang ghaib yang berada di sisimu. Tu. Jadi maksudnya ada lagi nama yang Allah Taala tidak khabar, yang Allah Taala simpan di sisi dia. Baik, sebab itulah kata ulama, nama Allah Taala terlalu banyak. Banyak mana Allah Taala lebih mengetahui. Cuma dalam hadis ni Allah Taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut sebanyak 99 nama. Sebab dia, sebab ingat sebelah 99 nama ni ada kelebihan tersendiri. Benda kelebihan dia, tengok kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahsaha dakhala al-jannah. Sesiapa yang menghitung nama ini dia akan masuk syurga. Baik, dalam riwayat yang lain menyebut man hafizaha, sesiapa yang hafal, siapa yang ingat, masuk syurga. Allah Rabbi, untung orang ingat nama ni. Dia ingat saja tu, kata Imam Nawawi, ingat saja tu dapat dah ganjaran, dapat dah kelebihan. Dan lebih besar lagi kalau sekiranya bukan setakat ingat, tetapi dia memahami makna. Dia memahami makna setiap nama Allah Ta'ala Al-Husna. Jadi insya-Allah minggu-minggu akan datang kita akan cuba uras secara ringkas maksud daripada setiap nama, berpandukan kepada huraian-huraian ulama muktabar, insya-Allah. InsyaAllah kita akan uras akan datang. Jadi untuk malam ni kita tidak sempat untuk uras satu-satu. Cuma kita nak ceritanya, sesiapa yang menghafalnya dijamin masuk syurga. Allah, alhamdulillah. Kadang-kadang anak kita kecil-kecil lagi umur baru 5 tahun 6 tahun 4 tahun dia tahu pasti ingat molek-molek ada takkir, dia tak pernah ingat. Tok dia tak pernah ingat. Anak-anak kita umur 5 tahun 6 tahun tu ingat. Allah Rabbi, alhamdulillah tu. Dah tak apalah, takkir dah ingat pun cucu ingat. Dah boleh gitu. Takkir pun kena ingat juga. Sebab takkir pun nak ganjaran, takkan nak cucu saja masuk syurga. Takkir nak kau. Tok nak kau. Jadi pakat ingat lah ke benda ni. Pakat ingat. Payah nak apa tua-tua dengar semua. Ni ada nasyid kan. Takkan nyanyi boleh ingat ni dah nak ingat. Kau mang nyanyi ingat benda ni, takkan nak ingat. Pakat ingat belaka. Dak wajib ingat, bukan wajib ingat. Cuma kelebihan besar kan. Sesiapa ingat tu dapat kelebihan dah. Apatah lagi kalau dia tahu pula makna dia. Allah, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk malam ni kita berhenti sini dulu. Insya-Allah kita sambung balik pada minggu-minggu akan datang kalau sekiranya dipanjangkan umur. Allah Subhanahu wa taala a'la wa a'lam. Allahumma haqqiqna bi ittiba'i nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam zahiran wa batinan. Allahumma ij'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. اللهم إنا نسألك الإخلاص في القول والعمل. اللهم إنا نسألك الإخلاص في القول والعمل. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.